tarawih dan juga yang sunat witir. Dan kita mendapat fadilat bayang Isya tadi samaan dengan paruh malam kita berqiyam mulai dan sembahyang tarawih dan diampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya ambil masa sikit. Tuan-tuan kalau saya lajak minta maaf. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah beberapa persoalan yang ada dalam fikiran kita bila kita baca Quran. Tadi pun saya baca, kebetulannya bukan nak baca ayat tu, lupa ayat tu, yang merintahkan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi arridil mu'minina ala qital. Wahai Nabi, berilah semangat kepada orang mukmin untuk berperang. Soalan yang depan kita sekarang ni, adakah kita tu maknanya umat Islam, saya, tuan-tuan, muslimin, muslimat, kecil, besar semua tadi, siapakah sekarang ni yang mengambil tanggungjawab menegakkan agama Allah? Kalau kita buat sejauh mana? Adakah kita mengharapkan ahli ulama? Adakah yang wajib itu hanya ahli ulama? Jawapan semua saja tuan-tuan tahu. Peringkat sekarang ni siapa dia? Yang menegakkan agama, berusaha menegakkan jalan Allah itu, agung ke, sultan ke, raja ke, walaupun mereka ni adalah berkuasa kat atas agama kita, maknanya dia yang bertanggungjawab. Jabat agama ke, majlis agama ke, jabatan agama ke, NGO ke, Perdana Menteri ke, siapa sekarang ni yang menjalankan? Banyak ayat yang suruh kita berlihat. Wajah hidup Infiru khifafan wa thiqala. Hendaklah kamu keluar perang sama ada ringan ataupun berat. Ini ada satu kisah, tak silap saya, Abu Musa al-Asy'ari, masa dia umur 80-an dah, tentera Islam nak pergi ke Cyprus, nak naik kapal, nak tawar Cyprus ni. Sebelum pulau, kita yang pernah tengok dalam peta tu tak orang saya pun tak tahu pasal, lama tak tengok. Dia masa tu umur 80 lebih lah. Anak-anak dia kata, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kata, tak payah pergi lah, dah tua dah, tak larat dah, pergi pun tak boleh perang. Dia baca ayat yang saya baca tadi. Tuhan kata pergi, infiru khifafan wa thiqala, ringan ataupun berat. InsyaAllah. Itu dia pergi. Dia meninggal dalam perjalanan, tak sampai Cyprus ni, atas kapal ni. Itu semangat orang dulu, sahabat dulu. Walaupun tak boleh buat apa, semangat tu penting. Untuk beri semangat pada orang muda, pada pejuang-pejuang, untuk terus berjuang. Kita ni semua kebanyakan pencen ni. Jangan pencen menegakkan agama Allah. Tak ada pencen, tuan. Saya pun tak ada pencen, tuan-tuan tak ada pencen. Kalau tuan-tuan pencen, tuan-tuan jawab sendiri. Tak dapat Allah. Lepas Tuhan kata, wajah hidup. Lepas ayat tu, wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu pada jalan Allah. Termasuk perempuan. Perempuan dia tak boleh pergi, dia keluar harta. Duit banyak ni bang. Kan? Laki duduk tanggung. Kan? Kamu hak pencen dia banyak. Apa? Bagi kat laki so pergi sumbang kat mana-mana perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Tapi sekarang persoalannya sekarang ni, siapa? Golongan mana? Kita tengok bila adanya kerajaan, orang yang dulu ni duduk berjuang ni, harokah ni, bila tegaknya kerajaan, siapa pun bersama dengan kerajaan tu, dah tak ada lah orang nak laksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ni salah satu daripada tugas pemerintah. Kalau betul-betul buat lah, kalau tak ada pemerintah, tugas jemaah Islam lah, kan?
Amar ma'ruf maknanya kita kena sebarkan ma'ruf, perkara yang baik. Apa dia? Islam tu. Syariat Islam tu kena sebarkan. Suruh orang semayang, ajak orang semayang, tuntut ilmu, ajak ilmu, kan? Tu yang tu guru buat dulu betul lah. Buka pondok, buka sekolah. Semua lah ni trend dia buka sekolah untuk dapat duit. Tuan-tuan pun banyak terkenal. Kita tengok tak? Kan? Kita tengok orang yang ikhlas buka pondok kerana dia nak mengajar. Buka pondok, buka sekolah, buka tahfiz, budak 30 orang, bangunan berjuta. Apa ni? Orang dulu pondok lekeh-lekeh ya. Saya tak pernah pergi pondok, dekat dengan ni pondok. Pondok luar mana ya? Boleh duduk 2 orang, boleh tidur 2 orang. Pondok seperti pondok. Kan? Tapi mengaji ilmu jenuh. Bangunan macam tu saja. Tapi mereka usaha melahirkan. Contohnya pondok lah. Melahirkan ramai guru-guru ustaz yang mengajar. Itu pun tak sepenuhnya. Sebab mereka ada kemahiran ilmu mereka, ilmu agama ya. Ilmu lah, tuan-tuan yang pandai macam-macam ni. Pakar perdagangan lah, pertanian lah, kan, akaun lah, pentadbiran, persekutuan. Yang tu tuan-tuan kena ngajar. Saya ngajar alaya ya. Saya tahu ya. Ilmu lah, tuan-tuan kena ngajar. Nak takbir surah, nak takbir negara, nak jadi ahli politik, nak jadi ahli ekonomi, nak jadi ahli pelayaran. Ibn Battuta lah, pernah sampai ke Tanah Melayu ni. Tuan ngajar sejarah dia. Pernah sampai sini. Tuan-tuan itu ilmu tuan-tuan, bukan ilmu untuk buku. Lepas tu kadang saya rasa bahawa ni saya sebut di surah Al-Qiydah, kata pasal bersalah dia. Sebab kami ni boleh mengajar agamanya, padahal yang agama ajar bukan agama itu saja. Agama tu asas untuk hidup, supaya kita buat kerja apa pun berasaskan kepada agama tu. Bertani ke, meniaga ke, apa ke, buat pinjaman ke, buat apa ke, buat rumah, buat kan? Kita buat kerja apa berasaskan kepada agama tu. Agama tu ustaz-ustaz ajar, tutup guru ajar. Tapi yang hidup tu, nak buat rumah macam mana, kan? Nak rancang ekonomi macam mana, macam kita nak rancang negara macam mana, kan? Nak pulihkan ekonomi negara kita tu macam mana? Itu tugas besar kita lakukan. Itu yang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf tu penting, tetapi yang lebih penting pada amar ma'ruf ialah nahi munkar. Ibarat dia, amar ma'ruf tu kita tanam pokok, kita siram elok semua. Kalau sayur nak hijau lah, kan? Kita kena jaga sayur tu. Daripada dimakan ulat ke, kambing masuk, lembu masuk, makan habis. Yang tu nahi munkar. Kalau tuan-tuan amar ma'ruf saja, ibaratnya tu lah, tanam elok, tu saya buat pegang, tak buat pegang, kan? Pokok naik elok apa semua, biar lagi orang curi, tak ada sampai jaga, kan? Tak kena. Dia kena dua gandingan tu. Sebab tu ada waw tu. Amar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ini sifat orang kita, orang beriman. Sifat orang beriman, dia kena suruh, kan? Tak kira suruh siapa pun. Terutamanya kalau orang atas dia kena suruh rakyat dia, kan? Bawah ni macam ni kita suruh anak kita dan sebagainya. Suruh pergi mengaji, suruh pergi surau, kempen, buat macam-macam lah. Apa nama, yang besar, yang remeh pun, kan, yang kita semula tu pun nak kena ni lah, kan? Ada tu pun, benda kecil pun, sampah-sampah ni pun kita tak beri pada hal tu. Asal Islam, kebersihan, kan? Jadi balik pada persoalan tadi ni, maknanya kita, peranan kita bila kita kena bikin, kan? Kita kena pakat macam mana kita nak melaksanakan dakwah, menyebarkan ilmu, memastikan semua syariat jalan, ada adab akhlak Islam diamalkan, tak ada benda-benda yang merosakkan Islam. Kalau ada, kita kena cegah. Orang berkata apa macam-macam kat Islam, kita kena jawab. Tak aku jawab, dia belajar dulu, kan?
waktu zaman Abbasiyah tu, timbulnya golongan Mu'tazilah tu. Asal Mu'tazilah ni dia belajar ilmu daripada orang Greek tu, ilmu falsafah dan sebagainya, untuk lawan balik, untuk counter balik. Walaupun akhirnya mereka pun terpengaruh dengan ilmu tu sebagainya, kan? Maknanya kita kena ada usaha kepakaran untuk berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tuhan kata berdebatlah dengan cara yang paling baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Jadi saya nak beri kesedaran hari ni supaya kita dengan kata kita sekarang ni dah pencin, dah tua dah, dah semua nak mati dah, kan? Kita tak nak kerja apa-apa, main surau, main masjid, habis. Agama kita sampai jaga. Dah harap siapa? Dah harap tentera, dah harap polis. Tak ada. Kita sendiri, kita kena buat sesuatu, kan? Kita buat, kita lepas. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, dia sebenarnya berjihad untuk diri dia sendiri. Untuk orang lain, kan? La ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi dia pahala apa yang kebaikan yang dia buat, dan begitu juga sebaliknya bagi dia dosa kalau dia buat jahat. Wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang nak usahakan benda yang tak baik, semua dia kena tanggung. Jadi kita nak supaya bila semua orang ambil berat, kita harap generasi yang akan datang ni, generasi yang akan memimpin negara kita, memimpin dunia. Tuhan kata khalifah bukan negara ya. Khalifah ni apa dia? Wasta'marakum fiha. Dia suruh kita ni memakmurkan bumi ni, buat tutup tanah, meniaga, buat jambatan, buat jalan, buat rumah, buat bangunan, buat apa, segala kemudahan tu, kan? Mengikut acuan agama, sibghatullah, ikut acuan agama, kan? Jadi peranan kita besar. Bukan kata bila jual agama ni mengajar, bukan. Dia keseluruhannya. Contoh kalau nak bayar zakat, duit sekupang lah, duit bayar zakat apa? Nak sedekah, duit tak ada. Nak sedekah apa? Dia bila suruh sedekah, suruh bayar zakat, nak suruh kerja, pergi kerja. Itu yang timbul dalam hadis dengan sahabat. Bila Nabi suruh jamu orang besar ni, ada sahabat kata, kami tak ada apa nak bagi apa. Nabi kata, pergi kerja. Pergi kerja, dapat duit, boleh terima, boleh sedekah. Jadi kita kerja ni sebenarnya tak ada gaji. Pergi lah jauh ni, pergi tanam apa-apa, dia beli kan, orang perempuan tak ada ni, bagi duit kat lelaki, bagi duit kat siapa yang ni, masuk koperasi, masuk saham koperasi yang berniaga. Kita Sayyidina Khadijah, orang kaya, kan? Dia ada antaranya dia upah Nabi yang jaga pada untung tu masa Nabi bawa barangan dia tu, kan? Orang kaya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ahli perniagaan, orang kaya. Adakah dia kena pergi sana? Ada, kan? Dia ada orang-orang dia, kan? Bagi molek. Sebab tu dalam Islam dia ada banyak kaedah, kan? Niaga sendiri boleh, buat syarikat pun boleh, kan? Buat mudharabah boleh, murabahah pun boleh, banyak. Jangan. Jadi jangan duduk diam. Duit banyak-banyak tu jangan duduk simpan, labur. Lepas tu dapat, kita baru kita boleh sumbangkan dengan lebih banyak lagi, ataupun lebih tetap lagi, kan? Kita nak belajar Ramadan ni, kita nak belajar banyak, kan? Mestilah ada duit, kan? Duit tu kita dapat daripada kerja kita, tak ada kerja apa, tak dapat. Terutamanya golongan muda ni, dia jangan kata kita ni macam bulan Ramadan ni bulan ibadat, tak payah kerja. Kerja pun ibadat, kerja tu wajib. Mayat tarawih ni sunat, kan? Berjihad tadi ni wajib, menuntut ilmu wajib, amal ma'ruf nahi munkar wajib, mayat tarawih sunat, baca Quran sunat. Yang wajib Quran ni Fatihah,
Kan? Tapi kalau tuan-tuan tak melaksanakan, kalau tuan-tuan tak erti baca Quran tapi tuan-tuan melaksanakan hukum Quran, itu dah lepas lah. Kalau tuan-tuan pandai baca Quran, tak laksanakan hukum Quran, apa guna? Nah, itu rubah taurih yang Quran, Quran yang anu. Nah, betapa ramai orang baca Quran, tapi Quran tu nak balik. Sebab dia tak aman. Kan? Tahu kan tak tahu. Kan? Kewajipan sayang berjemaah orang kira-kira di masjid apa semua, tapi tak boleh buat. Jadi hari ini kita cuba, kata saya bagi saudara pada tuan balik, benda tu dalam Quran. Bila kita baca Quran, nak sampai khatam Quran, kita akan jumpa ayat-ayat tu, dan kita cuba apply kan, kita perlu laksanakan, kita berfikir. Dan nanti kita fikir macam mana nak kembangkan Islam, nak martabatkan Islam. Kalau dulu para sahabat pergi sampai luar negeri, sampai negeri China, sampai India, tadi ada dalam ada yakin. Nah, sampai ke Eropah, sampai ke Turki tu Eropah, kan? Sampai ke Spanyol, Cyprus, sampai ke utara Afrika, kan? Sampai ke Ceylon, mana tak ada Islam. Siapa buat pergi? Orang kita dulu semangat. Saya ingat cakap dia tu yang saya minta masa lebih sibuk. Terima kasih kepada tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan kita balik dengan sama-sama fikir. Saya ada tanggungjawab saya, tuan-tuan pun macam-macam ada tanggungjawab. Pak Ya terus fikir macam mana kita nak kumpul duit ke apa ke. Macam di masjid kita ada tabung dakwah Sarawak. Dan kita ada tabung plastik. Plastik itu plastik lah, dan juga hal yang antarabangsa. Tabung dakwah Sarawak tu khas untuk dakwah di Sarawak ya. Kan? Terlepas kita ada dapat 9,000 tabung tu. Tuan-tuan hak perempuan pun boleh masukkan apa nama duit dalam akaun tu, ataupun bagi kat kepada puara untuk umum tu, supaya kita dapat kembangkan dakwah kita di Sarawak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan kita semua mendapat berkat daripada bulan Ramadan ini, dan masih lagi berbaki. Dan mudah-mudahan 10 malam terakhir tuan-tuan akan bulan tertib, jangan terlepas. Jangan doa saja, minta daripada masa tu tidur. Kan? Tidur di masjid dapat pahala apa? Itu kan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan suratul Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. صلى الله